Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid tingkatan 4. Pada hari ini, cikgu ingin memberi sedikit pengenalan terhadap subjek pendidikan moral KSSM tingkatan 4 dan 5. Mata pelajaran pendidikan moral ini merupakan subjek teras di peringkat sekolah menengah. Ini bermakna semua pelajar yang bukan beragama Islam wajib untuk mengambil dan menduduki peperiksaan bagi kertas pendidikan moral dalam peperiksaan SPM. Kod kertas bagi subjek pendidikan moral ini ialah 1225. Seterusnya, dalam subjek pendidikan moral ini, kita akan belajar 3 bidang utama, iaitu bidang 5, insan bermoral, bidang 6, jati diri moral, bidang 7, moral dan kenegaraan. Mesti murid-murid tertanya mengapa kita mula belajar daripada bidang 5 dan bukannya daripada bidang pertama. Ini kerana murid-murid semua telah belajar bidang 1 sehingga bidang 4 semasa murid-murid berada di tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Jadi untuk tingkatan 4 dan 5, kita akan menyambung daripada bidang 5 sehingga bidang 7. Dalam subjek pendidikan moral ini juga terdapat nilai universal yang murid-murid kena ingati, fahami dan juga hayati. Okey, terdapat 18 nilai tersebut, iaitu nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai baik hati, nilai bertanggungjawab, nilai berterima kasih, berhemat tinggi, hormat, kasih sayang, keberanian, kejujuran, kerajinan, kesederhanaan, toleransi, berdikari, harga diri, kebebasan, patriotisme dan juga nilai rasional. Setiap nilai ini murid kena faham dan juga kena ingat kerana soalan pendidikan moral akan menanyakan murid tentang nilai universal berdasarkan situasi soalan yang diberikan. Jadi, murid kena memilih beberapa nilai yang bersesuaian dengan situasi soalan yang diberikan. Seterusnya ialah format instrumen peperiksaan SPM bagi mata pelajaran pendidikan moral. Jenis instrumen bagi mata pelajaran pendidikan moral ini ialah ujian bertulis. Terdapat 3 jenis item, iaitu subjektif responden terhad, subjektif responden terbuka dan juga subjektif responden berstruktur. Bilangan soalan bagi subjek pendidikan moral ini terdapat 3 bahagian penting atau 3 bahagian, iaitu bahagian A yang memperuntukkan 50 markah, iaitu terdapat 5 soalan dan murid dikehendaki menjawab semua soalan tersebut. Seterusnya ialah bahagian B, terdapat 2 soalan dan murid hanya perlu menjawab 1 soalan sahaja. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian B ini ialah 10 markah. Seterusnya bahagian C, 40 markah yang diperuntukkan, terdapat 2 soalan dan jawab semua soalan tersebut. Jumlah markah bagi semua soalan tersebut sebanyak 100 markah. Manakala tempoh menjawab soal kertas peperiksaan pendidikan moral ini selama 2 jam 30 minit. Seterusnya, cikgu akan menerangkan serba sedikit tentang contoh format soalan pendidikan moral SPM.
Okey, bagi bahagian A, soalan adalah berbentuk soalan subjektif, iaitu murid-murid akan diberikan gambar raja ataupun petikan ringkas. Murid-murid akan menjawab soalan berdasarkan situasi yang diberikan daripada petikan ataupun gambar raja tersebut. Seterusnya, bahagian B memperuntukkan 10 markah, iaitu terdapat 2 soalan dan juga murid harus memilih satu soalan sahaja untuk dijawab. Okey, soalan ini berbentuk esei. Jadi murid mesti menjawab soalan tersebut dalam bentuk esei dan dilarang sama sekali menjawab dalam bentuk poin-poin ringkas. Okey. Jadi dalam soalan ini, murid-murid kena memberikan nilai universal dan juga huraian kehendak soalan tersebut. Manakala bahagian C pula memperuntukkan 40 markah. Soalan ini juga ialah soalan esei. Okey, terdapat 2 soalan di dalam bahagian ini dan setiap satu soalan itu ada 2 soalan A dan B yang kamu wajib jawab. Okey, soalan ini juga berbentuk soalan esei dan tidak boleh menjawab dalam bentuk poin-poin ringkas. Sebelum cikgu mengakhiri perkongsian cikgu ini, diharapkan perkongsian ini dapat memberi murid-murid serba sedikit gambaran tentang subjek pendidikan moral di peringkat tingkatan 4 dan 5. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan motivasi murid-murid untuk belajar dengan lebih tekun subjek pendidikan moral kerana ia merupakan subjek teras dan wajib diambil oleh semua murid yang bukan beragama Muslim. Dan itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih.